Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada kali ini saya Azizan bin Awang Butit 051283 ingin membentangkan satu aliran dalam tasawuf, iaitu Al-Kharaziyah, yang diasaskan oleh ataupun disandarkan kepada Abu Sa'id Al-Kharraz. Sebelum kita memasuki ataupun menerangkan mengenai aliran tasawuf ini, kita pergi kepada muqaddimah. Okey. Dalam perbincangan kali ini ada beberapa perkara yang perlu diketahui sebelum kita masuk kepada aliran tasawuf Al-Kharaziyah. Itulah dalam membincangkan ilmu tasawuf ni kita membincangkan ataupun kita masuk kepada perbincangan atau kalam ahli sufi. Bila kita membincangkan mengenai kalam ahli sufi, kita mestilah pertama sekali berhati-hati dalam menghukum kalam ahli sufi. Walaupun seperti mana yang kita tahu, ada dua kemungkinan di dalam kalam ahli sufi ni, iaitulah yang pertama, kalam ahli sufi itu sememangnya salah dan bertentangan dengan syariat dari segi zahir dan batinnya. Dan yang kedua, kalam ahli sufi itu zahirnya salah, tetapi maksudnya betul, cuma apa yang difahami oleh pendengar tu tidak menepati dengan maksud oleh ahli sufi yang menuturkan kalam tersebut. Seperti mana kata Syekh Al-Qusairi dalam risalah Al-Qushairiyah, katanya jelas sekali ataupun pada kalam ahli sufi itu ada penyelewengan bila mana dia memberi, ataupun ahli sufi yang palsu itu memberi alasan bahawa ahwal ataupun ahwal dirinya tu tidak lagi perlu kepada syariat. Dan seterusnya, penting untuk kita mengetahui perbezaan dalam kemusykilan kedua-dua kalam, iaitu yang betul dan yang salah. Kerana zahirnya kedua-duanya mempunyai rupa yang sama, ataupun seperti dalam Al-Quran dan Hadis juga mempunyai kalam ataupun ayat-ayat mutasyabihah yang perlu ditakwil. Bermakna kalam ahli sufi ini juga kadangkala perlu ditakwil. Oleh itu tidak semua ataupun tidak bersesuaianlah kalam ahli sufi itu dibaca oleh orang awam yang bukan dalam bidangnya, ataupun tidak memahami hinggakan boleh menghina ahli sufi yang benar kerana kekurangan ataupun jahil dari segi memahami kalam ahli sufi. Secara zahirnya benar-benarlah akan ada, bukanlah sedikit orang yang akan mendustakan ataupun lebih betul lagi kita katakan mendustakan kalam ahli sufi yang benar kerana kejahilan ataupun kerana melihat kepada zahir kalam ahli sufi tersebut. Okey, pada penulisan ahli sufi ni, kitab-kitab sufi ya, ada dua kemungkinan. Pertama, kalam ahli sufi itu diserap ataupun ada unsur lain yang masuk kerana dengki ataupun hasad ataupun ingin menghancurkan Islam ataupun daripada golongan-golongan yang zindik. Dan yang kedua, ini yang kita akan bincangkan, iaitu kalam ahli sufi yang perlu ditakwil.
kerana adanya di sana isyarah ataupun kinayah ataupun majaz di dalam yang kita ketahui dalam percakapan orang Arab itu sendiri pun wujud perkara tersebut. Dan okey, timbul pula persoalan tentang kitab-kitab ahli sufi ini. Jika penulisan ataupun kalam ahli sufi ini boleh membawa kepada salah faham ataupun penghinaan terhadap ahli sufi oleh orang-orang yang jahil, kenapa ahli sufi ini menulis kitab-kitab dan mengumpulkan kalam-kalam yang berharga ni, sedangkan ia tidak boleh dibaca oleh semua orang? Jawapannya adalah kerana ada golongan yang berhajat, golongan salik, contohnya salik, orang yang berjalan, orang yang bertariqah, contohnya berhajat kepada kalam-kalam ahli sufi ni, iaitu kalam-kalam hikmah. Sebagai contohnya kalam Hikam Ibnu At-Ta'ilah. Baik, setelah kita habis tentang mukaddimah itu, kita mengetahui ada dua jenis kalam oleh ahli sufi, iaitu ahli sufi yang benar dan tidak. Dan ada kalam ahli sufi ini yang perlu ditakwil untuk memahami maknanya, bukan sekadar kita melihat kepada zahir kalam tersebut. Kita masuk kepada pengenalan pengasas aliran ini, iaitu Abu Sa'id Al-Kharraz. Dan nama Abu Sa'id ni ialah Abu Sa'id Ahmad bin Isa Al-Kharraz, daripada Baghdad, asalnya daripada Baghdad. Dan Abu Sa'id Al-Kharraz inilah yang pertama kali memberikan istilah kepada fana dan baqa. Antara yang terawal memberikan istilah fana dan baqa. Dan Abu Sa'id Al-Kharraz ni juga bersuhbah bersama beberapa orang ulama, iaitu Abu Abid Al-Basri, wa Suryan Al-Saqati, dan ramai lagi. Dan digelar Abu Sa'id Al-Kharraz ni ialah lisanut tasawuf dan mujtahidan fi sufiyah. Kita lihat sedikit tentang kalam yang disandarkan kepada Abu Sa'id ni, yang kira-kira boleh, kalau kita lihat kepada zahirnya, boleh membawa kepada salah faham. Contohnya ketika ditanya siapa engkau dan apa yang engkau inginkan, jawapan Abu Sa'id ni iaitulah seumpama akan membawa kepada mengaku bahawa diri itu Allah. Kerana terus dijawab dengan soalan tadi itu, terus dijawab Allah oleh Abu Sa'id Al-Kharraz. Tapi yang difahami oleh ahli sufi bahawa yang dimaksudkan oleh Abu Sa'id Al-Kharraz itu adalah uridullah, ataupun ingin kepada Allah, ataupun ingin dekat kepada Allah. Itulah yang difahami ataupun takwil daripada golongan sufi terhadap kalam Abu Sa'id Al-Kharraz tersebut. Dan kenapa Abu Sa'id, kenapa diterima? Dan salah satu aliran yang diterima adalah Al-Kharaziyah. Antara 12 aliran dalam tasawuf, inilah yang diterima, iaitu Al-Kharaziyah. Okey, secara kesimpulannya
perlulah berhati-hati dalam memahami kalam ahli sufi ni, kerana kadang-kadang kalam ahli sufi ni adalah kalam yang halus ataupun keadaan diri ahli sufi tu, sehingga dapat mengungkapkan kalam yang tidak difahami oleh orang awam, dan akhirnya membawa kepada orang awam tu salah memahami ungkapan ahli sufi tersebut. Seperti kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya bercakap ataupun menyampaikan kepada manusia tu mengikut tahap ataupun apa yang mereka boleh faham daripada kata-kata tersebut. Dan adakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya tu didustakan? Ini jelas sekali perlulah ahli sufi, kalam ahli sufi ni dilihat oleh orang yang mempunyai kemahiran ataupun ahli dalam bidangnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.